Fama lakum kaifa tahkumun. So tadi tentang fizikal, sekarang tentang spiritual, tentang intelek. Bahawa setiap sesuatu yang diciptakan ini, dia perlu tata kerja dan tata kelola tertentu. Kucing, Allah beri ilham kucing untuk makan makanan yang sesuai untuk perut dia. Lembu juga diberi ilham untuk makan makanan yang sesuai dengan perut dia. Dan kita tak pernah tengok lembu berpiket atau buat demonstrasi, kami badan besar, sangat tak patut hanya makan rumput seumur hidup. Kami nak juga rasa makan telur mata lembu. Tak ada, lembu tak pernah buat demonstrasi. Kerana segalanya, makhluk-makhluk ini, Allah beri panduan. Lembu buat apa, kucing buat apa, cacing buat apa, lalat buat apa, nyamuk buat apa. Semuanya sudah ada panduan. Semua sudah ada SOP. Dan sekarang, Allah tanya Nabi SAW, arahkan Nabi untuk tanya kepada orang-orang yang kafir ni. Cuba tanyakan kepada patung-patung tu. Dia ada tunjuk apa-apa tak? Ada tak dia beri panduan kepada benda yang jelas, yang betul, yang benar? Dan katakan kepada mereka, hanya Allah yang beri panduan yang betul dan benar. Afaman yahdi ilal haqq. Dan adakah siapa-siapa yang dapat memberi panduan kepada yang benar itu lebih wajar diikuti ataupun yang gagal memberi panduan? Yang gagal memberi panduan setelah dia dapat petunjuk. Cuba tengok ayat ni betul-betul. Allah tanya, adakah orang yang memberi panduan ke jalan yang baik lebih wajar diikuti berbanding mereka yang tidak mendapat sebarang panduan setelah dia diberi panduan? Okey, premis yang ini start daripada Afaman sampai Yuhda, Allah sedang cakap tentang siapa? Tentang syuraka, berhala-berhala yang disembah, ataupun Allah sedang bercakap dengan kafir Quraisy. Ternyata premis yang ini, ayat daripada Afaman sampai Yuhda, Allah sedang bercakap dengan kafir Quraisy. Allah tanya siapa yang wajar diikuti? Allah yang telah memberi panduan atau korang yang tak dapat apa-apa panduan daripada berhala-berhala itu dan kamu tetap dapat panduan dari Allah. Panduan bentuk macam mana? Ni kami datang beri panduan ni. Famalakum kaifa tahkumun. Macam mana korang buat pertimbangan? Macam mana korang buat hukuman? Macam mana korang ambil keputusan? Kerana sebenarnya setiap hari kita sedang memilih, tuan-puan. Hari-hari kita sedang memilih. Kita pilih, bila bangun pagi kita pilih nak pergi gosok gigi dulu ke atau mandi dulu atau buang air dulu. Kita buat pilihan. Dan pilihan itu sentiasa datang. Habis saja kita bersihkan diri, kita memilih pakai baju mana, oranye ke biru atau kuning atau pink atau kan banyak pilihan. Dan sekarang Allah bagi tahu setiap hukum-hukum, setiap pilihan yang korang buat tu, korang buat berdasarkan apa? Ikut kemahuan sendiri atau kita berharap Allah pandu kita beri pilihan ataupun beri keputusan yang terbaik? Kerana hidup ni penuh dengan pilihan, maka kita berdoa mohon Allah pandu kita untuk buat pilihan yang paling baik. Itu lebih mudah berbanding kita rungsing sendiri, aku nak pakai baju apa ni? Baju ni pun okey, baju ni pun okey. Akhirnya masa kita
habis di hadapan cermin untuk memperagakan satu-satu pakaian kita. Dan di hujung usia kita, kita lebih banyak stres pilih baju berbanding perkara lain. Sebab tu bila kita tahu tentang pilihan dan kita lazim menyerahkan kepada Allah, lazim bertawakal agar Allah pandu dan bantu buat pilihan, hidup akan menjadi lebih mudah. Hidup menjadi lebih mudah. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan Allah bagi tahu realiti. Kamu memilih berdasarkan apa? Mereka, kebanyakan mereka tidak memilih melainkan ikut sangkaan mereka sahaja. Dan sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat menentukan suatu kebenaran. Sangkaan itu tidak membantu pun kepada proses kita nak dapat benda yang benar. Innallaha alimun bima yaf'alun. Allah sangat tahu apa yang mereka buat. So tuan-puan, lazimlah kita kembali kepada Allah. Ini peringatan besar. Kerana hari-hari kita buat pilihan, terutamanya ibu, para isteri dan para ibu. Dia takkan boleh tidur malam dengan lena dan selesa kalau dia tak memikirkan besok sarapan apa. Menjelang tengah hari, dia pula rungsing nak masak apa. Ni petang macam ni, dah mula fikir nanti malam nak makan apa. Maka kadang-kala ada yang bersikap proaktif, dia tanya suami, "Bang, malam nak makan apa bang?" Suami pula jawab, "Ikut ayang lah." Sudah. Untuk buat pilihan dan keputusan ni berat. Terutamanya keputusan-keputusan pilihan-pilihan yang biasa. Ni nak makan apa? Kejap lagi nak makan apa? Esok nak makan apa? Lusa nak makan apa? Dan kan lebih wajar kalau kita serahkan pada Allah. Ya Allah, aku tak tahu nak makan apa. Kau berilah ilham. Bantulah aku untuk buat keputusan. Berilah ilham yang terbaik. Kalau perlu beli. Kalau perlu masak. Maka sedang kita mungkin sambil-sambil basuh nasi, akan datang ilham dan idea. Oh masak ni. Allah akan bantu pada waktu paling tepat untuk kita. Tinggal lagi usaha kita untuk berserah dan berdialog. Kan, communicate dengan Allah. Ada kita selitkan dalam doa kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkan aku dengan cara yang baik dan keluarkan aku dengan cara yang baik. Sebab setiap daripada kita akan sentiasa masuk kepada satu problem dan keluar daripada satu problem yang lain. Dan kita sentiasa dalam situasi itu, masuk ke satu situasi dan keluar dari satu situasi. Dan segalanya kita mohon pada Allah agar tak kali kita masuk dengan cara yang baik, dan tak kali kita keluar dengan cara yang baik. Itulah indahnya iman pada Allah. Kerana orang-orang kafir, dia tak ada privilege ini. Kan 2 ayat sebelum ni, cuba tanyakan kepada mereka, siapa yang buat keputusan? Cuba tanyakan kepada mereka, siapa yang cipta semua ini? Ternyata bagi mereka, tak kala mereka buat keputusan, mereka ikut agak-agakkan, sangka-sangka. Mereka berdasarkan apa? Fakta kajian terdahulu. Orang ni sudah buat kajian. Bayangkan 7.2 bilion manusia, 7.2 bilion manusia, kita
nak buat keputusan atas 7.2 bilion manusia hanya berdasarkan beberapa orang buat kajian. Konon-konon itu mewakili semua orang. Sedangkan yang paling tahu tentang manusia ni siapa? Innallaha alimun bima yaf'alun. Allah Maha tahu apa yang kamu buat, apa yang mereka buat. Nampak tak? Entah, saya pun tak tahu. Kalau nak tahu, kena cek balik daripada awal siaran tadi. Doa tu untuk apa? Saya pun tak tahu. Tapi yang pasti bagaimana kita nak mudah untuk buat keputusan. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dan bukanlah Quran itu sesuatu yang saja-saja diadakan. Ayyuftara. Bukanlah Quran itu Nabi boleh reka cipta yang konon datangnya tu selain daripada Allah. Walakin, akan tetapi, Quran itu fungsi dia. Apa fungsi Quran itu? Tasdiqal ladzi baina yaday. Quran itu digunakan untuk membuktikan kebenaran, membenarkan, support kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab yang ada di tangan kamu, Yahudi dan Nasrani. Wa tafsilal kitab, dan dia menjelaskan secara terperinci hukum-hukum. La raiba fi, tiada keraguan pada Quran itu. Mir Rabbil Alamin, datangnya dari Allah yang mentadbir sekalian alam. Allah bagi tahu tentang Quran. Ya, surah Isra ayat 80 doa tadi tu. So, Quran dia bukannya diada-adakan, tetapi dia membenarkan. Dia menyokong apa yang ada dalam kitab terdahulu dan memperincikan hukum-hukumnya. Dan tiada keraguan bahawa Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbil Alamin, bila sebut tentang Rabb, maka dia ada dia punya kawan dia. Rabb ni dia ada kawan dia bernama Abdun. So bila kita jumpa perkataan Rabb, maka dalam hati kita mengakui, ya, aku hambamu. Ana abduka, aku hambamu. Am yaqulu naftarah, qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Akan tetapi setelah berkali-kali diberitahu kepada orang-orang kafir bahawa Quran ini datang dari Allah, Quran ini datang dari Allah, mereka kekal dengan naratif, dengan kefahaman, mereka kekal dengan idea menyatakan Quran ini dari Muhammad. Muhammadlah yang mengada-ngadakan Quran. Dan idea itu bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang. Masih ada non-Muslim yang menyatakan, ini Quran ini datang dari Muhammad, bukan dari Tuhan. Am yaqulu naftarah. Dialah yang mengada-adakan Quran. Rekaan Muhammad saja ni. Lalu Allah cabar mereka. Fa'tu bi suratin mithlihi. Datangkan surah yang sebanding dengan Quran. Wada'u man istata'tum. Panggil siapa yang mampu. Panggil siapa yang sanggup, siapa yang mampu. Min dunillah. Kau nak panggil jin, kau nak panggil syaitan, kau nak panggil malaikat, panggil mereka semua. Min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalau benar dakwaanmu bahawa Quran itu datang daripada
Muhammad. Allah syabah. Dan Allah guna perkataan sur. Sur ni apa? Tembok. Sur ni tembok. So surah, kata akarnya daripada suar atau sur, tembok. Pemasuk tembok, kalau zaman dulu, kerajaan-kerajaan besar ni dapat dikenali jajahan takluknya bila kita pergi dekat dengan kerajaan tu dan kita nampak tembok-tembok besar. Contoh termudah kalau kita pergi tengok tembok terbesar yang kita pernah tengok sewaktu jatuhnya Konstantinopel. Itu tembok terkukuh yang orang Islam pernah jatuhkan, Konstantinopel. So, tembok-tembok ni melambangkan kekuasaan kerajaan pada waktu itu. So, bila orang Arab dengar perkataan sur, surah, ini ni kerajaan besar. Sebab ada tembok. Kerana masyarakat Arab, mereka tak ada idea untuk buat tembok-tembok ni. Pertamanya mereka tak ada apa yang nak dibanggakan melainkan ungkapan-ungkapan syair. Yang kedua, Kaabah. Dan Kaabah pun bukannya tembok. Malah cuba tengok Makkah dan Madinah, ada pernah buat tembok? Tak pernah. Mekah, Madinah tak ada tembok. Why? Sebab kerajaan-kerajaan besar waktu itu tak teringin nak menjajah Rom dan Parsi, tak teringin nak menjajah Arab. Sebab bagi dia masyarakat Arab ni tak ada apa. Tapi lazimnya masyarakat ni bila dia dengar perkataan tembok, ini setanding dengan Parsi dan Rom. Sebab hanya di Parsi dan Rom saja mereka nampak, lihat, pernah berdagang, adanya tembok-tembok dan bangunan besar. Dan bila Allah kata, Fa'tu bi suratin mithlihi, kau datangkan seumpama Quran. Seumpama blok-blok kerajaan dalam Quran. So, rupanya setiap surah dalam Quran ada 114 surah. Dia sebenarnya mewakili 114 kerajaan yang kita perlu pergi satu persatu untuk kenal apa bentuk kerajaan dalam tu. Fa'tu bi suratin mithli. Dan selama manusia membina tembok, kita akan susun batu-batu itu daripada bawah. Dan susunan binaan tertinggi setakat ni, setakat pada dunia kita sekarang ni, masa kita ini, tingginya baru 1.6 kilometer. Burj Dubai 1.6 kilometer. Itu paling tinggi lah tu. Itu paling ngetop. Tapi tembok yang Allah bina, surah ni, batu asasnya di langit, di atas. Dan dia sampai ke bumi. Sampai ke tanah. So, tembok yang Allah bina, kita tak tahu di mana mulanya, tapi dia dah sampai ke bumi ni. Itu beza. Tembok yang kita bina dan tembok yang Allah turunkan. Sebab tu, bila Allah cabar, wadu'u man istata'tum, panggillah siapa yang kau mampu. Panggil siapa yang kau mampu, panggil. Kalau kau mampu panggil jin, panggil. Kalau kau mampu panggil syaitan, panggil. Kalau kau mampu panggil malaikat, panggil. Itu pun kalau mampu. In kuntum sadiqin. Kalau benar dakwaanmu. Kemudian ayat seterusnya, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi walamma ya'tihim ta'wiluh
Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Bahkan mereka terburu-buru, bal kadzabu bima lam yuhitu. Mereka terburu-buru mendustakan Quran sedangkan mereka tak faham apa pun. Bima lam yuhitu. Dan kebanyakan manusia memang macam tu. Dia tolak dulu Quran sedangkan dia tak tahu pun Quran tu apa. Tak pernah baca pun, kalaupun baca tunggang tembalik, kalaupun baca tak faham. Dan manusia ni memang dia bermusuhan dengan benda yang dia tak faham. Dia bermusuhan dengan benda yang dia tak faham. Cuba tanya sisters ini Islam yang giat gerakkan feminism. Yang dia kata ni, apa nama, hukum faraid lebihkan lelaki. Dia faham tak Quran yang dibaca? Maksud faham tu, faham tak dalam bahasa Arab? Bukannya baca translation. Translation bukan Quran. Quran ni teks bahasa Arab ni. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Mereka mendustakan, mereka tolak apa yang datang dari Quran sedangkan fahaman mereka tidak yuhitu, tidak pun meliputi. Tak tahu hujung pangkal. Mereka langsung tak ada ilmu tentangnya. Walamma ya'tihim ta'wilu. Dan belum datang pun sebarang penerangan berkaitan dengan kenyataan-kenyataan Quran yang sangat-sangat jelas. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Begitulah tindak tanduk, begitulah apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mendustakan sebelum daripada mereka. Fanzur. Maka cuba kau tengok. Kaifa kana aqibatuz zalimin. Bagaimana nanti akibat orang-orang yang zalim. Oh, rupanya bila kita buat tuduhan melulu, terutamanya berkaitan dengan Quran, tanpa kita tahu hujung pangkal, kita sebenarnya dalam kategori orang yang zalim. Dan zalimin dekat sini dalam bentuk isim. Dan bahayanya bila Allah kata zalimin dalam bentuk isim, kita zalim, sifat zalim itu kekal dalam diri kita. Sifat zalim itu kekal dalam diri kita. Dan itu yang kita khawatir. So, bila berinteraksi dengan Quran, jangan ikut kepala kita. Kalaupun tak bersetuju, hold, tunggu. Dapatkan maklumat tepat dan terperinci. Asal dapat, ayat ini kita amalkan begini. Dari mana dia dapat tu? Oh, ayat ini kalau diamalkan begini akan dapat begini. Dalilnya mana tu? Jika tidak, kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itu adalah zalim. Itu bahaya. Berinteraksi dengan Quran, kena berinteraksi dengan betul dan tepat. Dia bukan main cuba-cuba. Tak. Kemudian, وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Dan punya ramai orang berinteraksi dengan Quran ini zaman berzaman. Ada antara manusia yang beriman, percaya dengan Quran. Beriman dengan Quran. Dan ada antara mereka yang langsung tidak beriman dengan Quran sedangkan dia berinteraksi dengan Quran. Kan 2 hari lepas ada orang dah berkicap menghina Allah dan Nabi. Dia kata kalau berani mari cari aku, bunuhlah aku, bunuh. Lepas tu kena pukul, berdarah-darah mulut, hidung semua berdarah, kena tahan polis. Tapi kalau tengok video-video dia yang lalu, dia bukan tak kenal Nabi, bukan tak kenal Allah, tapi tak faham. Ada orang dakwa dia ni gila isim. Macam mana boleh sampai gila isim? Dia belajar
tapi tak sempurna. So ada orang yang baca Quran, beriman dengan Quran, ada orang baca Quran dan tidak beriman dengan Quran. Kekal tidak beriman, kekal tak percaya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Allah sangat tahu siapa-siapa yang buat kerosakan. Dan kali ini Allah guna perkataan mufsid, bukan mufsiq. Dia ada beza, fasid dan fasik. Mufsid Allah guna perkataan yang pertama, fasid. Bukan fasik. So, bila Allah kata warabbuka a'lamu bil mufsidin, Allah sangat tahu orang-orang yang suka buat kerosakan atas muka bumi. Dia suka rosakkan bumi. Dia suka rosakkan bumi. Rupanya tuan-puan, kalau kita baca Quran dan tak faham Quran, malah lebih dahsyat daripada itu, tak beriman dengan Quran, tak percaya dengan Quran, kita ada potensi untuk buat kerosakan atas bumi. Kita ada potensi untuk rosakkan bumi. Fasid sama dengan fasad. Fasad. Kalau fasik itu rosakkan diri. Kalau fasid dengan dal, itu rosakkan bumi. Rosakkan harta. So, punca kerosakan atas muka bumi. Banjir, hutan digondolkan, air tercemar, you name it. Puncanya kerana orang tidak beriman dengan Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tapi cuba tanya dengan orang jabatan hutan. Mana ada Ustaz? Apa kaitan tak beriman dengan Quran dengan rosakkan hutan? Sebab Allah suruh kita pelihara hutan. Allah suruh kita pelihara dekat keliling kita. Kalau dia tak percaya Quran, dia akan buat semahunya. Hasilkan senjata api sebanyak-banyaknya. Bila nak dekat dengan expired, pergi jual dengan orang-orang yang sedang berperang. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Asalnya senjata api untuk mempertahankan diri. Tapi manusia lebih, dia pergi bunuh orang. Bukan untuk tujuan selamatkan diri pun, pertahankan diri pun. Sebab dia nak menjajah. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dah tengok mat kilau, saya tak tengok lagi. Tapi basically tahu dah tentang kejahatan penjajah ni. Ada pernah tengok orang Islam pergi berperang dengan negara lain, dia pergi bunuh semua orang dekat situ? Tak ada. Sebab orang Islam ni beriman. Orang beriman ni takkan buat macam tu. Bila berperang, dia hanya perang orang yang pegang senjata. Orang tua dia tak kacau. Wanita tak kacau. Kanak-kanak tak kacau. Macam kes Vasco da Gama. Kapalnya sekarang ni buat replika dekat dekat Melaka. Tahu tak siapa Vasco da Gama ni? Vasco da Gama ni yang bertanggungjawab untuk jajah Melaka. Jatuhkan kerajaan Melaka. Tapi sekarang dekat Melaka, kita buat replika kapal dia. Seolah-olah bangga kau datang sini, kau jajah kami. Ya, terima kasih. Kenapa nak buat kapal dekat situ? Tahu tak sejarah dia waktu dia nak sampai ke Melaka, dia pergi tahan satu kapal, orang nak pergi haji. Dia tahan satu kapal, orang nak pergi haji, dia pergi bunuh semua orang tu, dia pergi bakar. Dan kapal-kapal dia pastikan pusing keliling kapal nak pergi haji tu, nak pastikan supaya semua orang mati. Tak ada satu orang pun terselamat. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Itu impak kalau tak beriman dengan Quran.
Sebab dia akan buat kerosakan yang kita tak pernah fikir dia buat. Next. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan kalau mereka terus-menerus menolakmu, wahai Rasulullah, maka katakan pada mereka, ini setelah berulang kali. Tuan-puan, ayat ini diguna pakai setelah Nabi berulang kali pergi terangkan dan terangkan. Mereka tetap tak nak terima. Setelah pelbagai bentuk nasihat contoh dibawakan. Siapa yang bagi penerangan ni? Nabi SAW. Bukan Ustaz Nazri. Ini Nabi yang bagi contoh. Nabi yang dakwah. Nabi yang terangkan. Nabi datang full package. Nabi bukan hanya datang bawa PowerPoint. Tak. Nabi bawa akhlak baginda. Dan Nabi bawa Quran. Tapi orang itu, kafir Quraisy itu, tetap tak nak terima. Dan ini pada level Nabi, mereka tetap tak nak terima. Berulang kali. Setelah berulang kali, barulah Allah kata pada Nabi, katakan pada mereka, li amali walakum amalukum. Amal aku adalah amal aku, dan amal kamu ikut kamulah nak buat apa. Bagiku amal aku dan bagi kamu amal kamu. Antum bari'un. Kamu tidak bertanggungjawab terhadap apa yang aku buat. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan aku tak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu buat. Tuan-puan, ini adalah final word dari Nabi. Kata akhir. Dan itu pun setelah Nabi berulang kali ingatkan dan Allah arahkan Nabi untuk buat. So, chances untuk kita sebut macam ni, tak. Kita tetap kena buat juga berulang kali, kena bagi ingatan. Sebab kita tak mungkin Allah bagi wahyu pada kita, Nazri dah cukup. Kau cakap macam ni pada diorang. Tak. Ini untuk Nabi. Perkataan macam ni untuk Nabi. Sebab selagi mana Allah tidak suruh Nabi berhenti, Nabi tak akan berhenti. Dan ini untuk golongan tertentu mungkin. Ada beberapa orang, okey. Orang macam ni, dah. Dia tak ada harapan. Tinggalkan. Bayangkan tuan-puan. Nabi cakap dengan kita, aku tak bertanggungjawab atas engkau. Hui! Kemana kita nak minta bantuan? Bayangkan kalau kita sambil lewat tentang Quran dan Nabi cakap macam ni ke akhirat pada kita. Antum bari'una mimma a'malu. Engkau tak ada kaitan dengan aku. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Aku tak nak ambil tanggungjawab pada engkau. Anda sanggup? Ui, saya tak sanggup. Kemudian, wa minhum man yastami'una ilaik afa'anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Dan ada antara mereka yang engkar itu datang mendengar, yastami'una ilaik, mendengar perkataan-perkataanmu. Afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Maka engkau tidak berkuasa menjadikan orang yang peka itu mendengar. Walau kanu la ya'qilun. Dan kalau mereka menjadi orang-orang yang tak bahu faham. So, dalam pada Allah arahkan Nabi, dah, ini batasnya. Kau kena bagi kata dua pada mereka, wahai Muhammad.
Setelah berulang kali engkau bawa, engkau ajak mereka, mereka tak nak. Ini kata dua yang kau perlu bagi. Li amali walakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu ana bari'u mimma ta'malun. Tapi dalam pada itu Nabi Nabi sayang pada manusia ni. Nabi sayang pada umat dia. Nabi merayu pada Allah, ya Allah, ada antara mereka yang nak dengar. Ada antara mereka yang degil-degil ni, ada diorang datang rumah aku, diorang dengar aku cakap, aku baca Quran. Abu Jahal, kemudian Mughirah, kemudian Abu Sufyan pergi mengendap kat rumah aku malam-malam dengar aku baca Quran. Wa minhum may yastami'una ilaik. Ada antara mereka yang datang mendengar aku baca Quran. Kemudian Allah tanya balik. Sebab iyalah bila ada orang datang dengar, dia seolah-olah macam menunjukkan dia nak. Tapi sebab ada alasan lain menjadikan dia tak nak. Tapi dia datang. Kan nampak macam respon positif. Nabi fikir macam tu. Tapi sekarang Allah bagi tahu. Apa yang ada di dalam hati orang tu. Nabi Allah kata apa? Engkau wahai Muhammad tak mungkin menjadikan orang peka itu boleh mendengar. Macam mana tu? Engkau tak mungkin boleh menjadikan orang peka itu mendengar. Sebab apa? Kenapa dia kekal peka? Sebab dia tak fikir apa yang dia dengar. Maka dia kekal peka. Kalau dia mula berfikir, ada kebahagiaan kalian dia akan mendengar. So tuan-puan, berfikir ni mahal. Berfikir ni mahal. Dan kita sudah lama jarang guna fikiran, terutamanya memikirkan tentang Quran. Rupanya dalam pendengaran, dalam kita nak mendengar ini, kita bukan sahaja guna telinga. Tapi Allah nak kita guna apa? Guna akal untuk digest, untuk terima dan untuk analisa. Yang ini patut aku buat tak? Yang ini patut aku terima tak? Yang ini okey tak? Yang ini tak okey. Yang ini macam mana? Yang ini macam mana? Fikir. Dia bukan terima bulat-bulat. Fikir. Walau kanu la yaqilun. So rupanya dengan kita mendengar, hanya boleh dibuktikan kalau dia dicampur dengan kita berfikir. Itu baru mendengar. Itu baru yang dikatakan sebagai mendengar. Kemudian wa minhum may yanzuru ilaik afa tatahdil umya walau kanu la yubsirun. Dan Nabi kata ada antara mereka yang melihat, memandang perkara yang kau tunjuk. Ada. Aku tunjuk akhlak macam ni, diorang nampak, diorang tengok, diorang sendiri tengok aku. Lalu Allah tanya pada Nabi SAW, apa anta tahdil umya? Engkau boleh tunjuk ke orang, engkau boleh tunjuk jalan kepada orang buta ke? Walau kanu la yubsirun? Juga kalau mereka menjadi orang yang tak mahu melihat, tak mahu ditunjuk, hati sudah tertutup, macam mana? So Allah sebenarnya consult Nabi. Nabi ada kegusaran. Nabi kata ada respon positif. Nabi kata mereka tu macam acah-acah nak. Kemudian Allah terus bagi tahu apa yang berlaku dalam hati kafir Quraisy ni. Ada yang konon-konon macam nak jaga hati kau aja. Ada yang konon-konon begini tapi hati mereka tak nak. Dan bila hati tak nak, bila Allah sudah buat keputusan, itu bukan bermaksud Allah zalim. Inna Allah la yadlimun nasa syai'a, walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Bila Allah dah tutup rapat peluang untuk mereka, bukan bermaksud Allah zalim. Allah kata Allah tidak menzalimi.
seorang manusia pun. Akan tetapi manusia itulah, mereka sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Hati dia tak nak terbuka. Siapa yang boleh buka hati melainkan dia sendiri? Kita petang-petang macam ni 2:30 mengantuk. Tapi kerana kesungguhan tuan-puan, hati tuan-puan memang nak dengar. Memang nak dengar. Maka kita gagahkan diri juga untuk dengar. Yang kekal tak nak dengar, dia tak nak dengar. Bila hati tu. So yang menggerakkan diri kita ni, hati kita ni tuan-puan. Ia bukan kerana rajin ke malas. Ni, hati ini. Kalau hati kita memang nak, kita akan paksa diri kita. Kalau hati kita memang tak nak, buatlah macam mana pun. Dia tak nak. So Allah kata Allah tak zalimi siapa-siapa. Tapi manusia itu sendiri. Hatinya itu yang tidak berjaya menggerakkan. Kemudian Allah bagi tahu tentang masa depan. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Dan cuba kenang atau ingatlah atau beware. Beware ni kan berhati-hati, berjaga. Ingatlah, beringatlah. Yahsyuruhum, ketika Allah menghimpunkan mereka di mahsyar. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Sedangkan mereka rasa mereka baru hidup sekejap dekat dunia ni. Punyalah sekejap seolah-olah macam beberapa saat di siang hari. Yata'arafuna bainahum. Dan mereka saling berkenal-kenalan antara mereka. Yata'arafuna bainahum tu saya tak tahu apa maksud dia. Kenapa tiba-tiba berkenal-kenalan antara mereka? Nanti saya cek balik apa yang dimahukan. Kenapa tiba-tiba datang yata'arafuna bainahum? Mungkin antara mereka saling saling check ataupun saling double check, cross check antara satu sama lain. Wih, sekejapnya kita hidup ni. Rasa macam baru semalam. Macam itulah. So, bila orang sampai ke mahsyar, ada antara manusia ni yang rasa dia hidup dekat dunia ni sekejap sangat. Dan Allah kata, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh amat rugilah orang-orang yang mendustakan hari bertemu Allah untuk menerima balasan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tak dapat sebarang petunjuk. Kita mulakan ayat pada hari ini dengan petunjuk. Dan sekarang Allah bagi tahu, mereka yang rugi ialah mereka yang tak dapat petunjuk di mahsyar. So, rupanya kesan tentang petunjuk ini besar. Dia bukan sekadar di dunia. Dan kita bukan sekadar mengharap petunjuk ini di dunia. Tapi sepanjang jalan kita, sampai ke titik terakhir, kaki melangkah ke syurga, kita perlu petunjuk sampai itu. Sampai situ. Sampai masuk syurga. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Dan jika kami perlihatkan kepadamu akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka. Nuriyannaka, kami tunjuk pada engkau wahai Muhammad, ba'dal ladzi na'iduhum, sebahagian daripada apa yang kami janji, sebahagian daripada azab yang kami janji. Au natawaffayannaka, atau kami wafatkan engkau. Allah cakap dengan siapa ni? Pada Rasulullah.
kalau kami lihatkan pada engkau azab yang mereka bakal nampak, bakal dapat, atau kami wafatkan engkau, fa ilaina marji'uhum, dan sungguh hanya pada kamilah kau kembali. Summallahu syahidun ala ma yaf'alun, dan kemudian Allah akan beri keterangan apa yang mereka lakukan. Kenapa Allah nak tunjukkan pada Nabi? Dan itu menambah kerisauan Nabi terhadap manusia-manusia yang tak nak terima ni. Nabi sangat risau. Sebab Nabi tahu mereka kalau tak terima, siapa yang boleh selamatkan mereka? Nabi adalah Nabi terakhir. Kalau mereka tak terima, siapa yang boleh selamatkan mereka? Walikulli ummatir rasul, فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Bagi tiap umat ada seorang rasul, dan setelah rasul itu datang, maka hukuman pun dijalankan antara mereka dengan adil, dan mereka tetap tidak dianiaya. So di mahsyar nanti setiap umat tu ada rasul, dan bila rasul mereka datang, maka itulah waktu dan saat mereka diadili. Dan setiap seorang pun tidak dizalimi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kan tengok. Bila Allah bagi tahu, kejap, ayat ni, ayat 47 ni, ayat 47 peringatan kepada kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Mereka sering menyoal tentang kenapa perlu ada rasul? Kenapa perlu ada rasul? Lalu jawapannya, setiap umat ni ada rasul. Setiap umat ada rasul. Dan bila rasul datang diutuskan kepada umat tu, maksudnya umat tu sudah rosak. Umat tu dalam bahaya. Umat tu perlu diluruskan. Umat tu perlu diberi petunjuk. Umat tu perlu dibaiki. So sebab tu ayatnya, bila datang rasul, mereka diadili. Maka ada hukuman yang turun untuk mereka jalankan supaya kehidupan tu menjadi adil. Dan mereka tidak akan dianiaya. Tapi bila turun rasul, mereka tak nak ambil undang-undang yang rasul datangkan. Mereka tak nak perbaiki diri, malah mereka duk tanya, bila azab tu? Sebab bila rasul datang, dia bukan saja bawa berita gembira, tapi dia bawa amaran. Bila dibagi amaran, diorang duk cabar, bila azab? Bak datang, ikat tepi. Hazal wa'd, mata hazal wa'du, bila balasan, bila azab tu datang? Kalau apa yang kau cakap tu betul. Dia pula cabar para nabi dan rasul ni. Mereka pula cabar para nabi dan rasul. Lalu para nabi dan rasul ni jawab. Katakan begini, wahai Muhammad. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aku tidak boleh menolak mudarat. La amliku li nafsi darra. Aku tidak ada kuasa untuk menolak mudarat, dan aku tak boleh datangkan manfaat. Untuk diriku pun tak boleh. Kecuali apa yang Allah nak. So bila ditanya bila azab tu datang, Nabi kata, aku tak mampu buat apa-apa. Kalau azab tu, azab diri aku tak mampu nak tolak. Malah aku sendiri tak boleh bagi manfaat. Tapi kita sekarang ni pergi kubur, minta syafaat dari kubur. Sedangkan Nabi kata, dia tak boleh nak bagi apa-apa manfaat. Kecuali apa yang Allah nak. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada tempoh masa. Bila sampai masanya, sedetik pun tak berkurang, sesaat pun tak berlebih. Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun.
Sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu? Sama ada pada waktu malam atau siang. Daripada kau tanya bila datang azab, sekarang aku nak tanya. Korang ada jalan keluar ke kalau azab tu datang? Azab tu bukan datang dekat tanah lapang ni. Azab tu datang masuk ke dalam rumah kamu. Tak kira malam ke siang. Korang ada backup plan ke? Madza yasta'jilu minhul mujrimun? Azab mana yang orang-orang berdusta tu nak disegerakan? Ini perkataan yang Allah suruh Nabi cakap dengan kafir Quraisy. Diorang nak minta azab, sekarang balas balik, wahai Muhammad. Kau nak minta azab yang mana satu? Yang mana satu yang kau nak segerakan ni? Kalau azab tu datang, korang dah ada backup plan ke? Azab tu datang ke rumah, siang atau malam, tak kira masa. Korang dah ready ke? Athumma idha ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Patutkah kamu-kamu yang mengingkari azab itu, bila ditimpa azab, kamu baru nak mengakui benda ni benar? Patutkah bila datang azab tu baru kamu nak beriman, baru kamu nak mengakui benar? Sekarang baru kamu nak mengakui benar? Al-an, sekarang? Waqad kuntum bihi tasta'jilun? Bukan sebelum ni kau minta segera. Nah, tu maksud ayat al-an. Selalu kita baca, tahu hukum tajwidnya, ada 4 di dalam Quran, hukum yang macam ni. Tapi maksudnya itu. Sekarang kamu baru nak bertaubat, sekarang. Penuh emosi, tuan-puan. Ini dialog antara Nabi dengan kafir Quraisy yang nak sangat segera azab tu. Bila azab datang, sekarang baru kau nak beriman? Sebelum ni nak sangat segera. Next. Summa qila lilladzina zalamu zuqu azabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian katakan lagi kepada orang yang zalim itu. Zuqu azabal khuld. Rasalah azab yang kekal. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidakkah kamu dibalas melainkan apa yang kamu buat? Balasan ni setimpal bukan? Penuh dengan sarkastik. Allah suruh, rasa azab yang kekal ini, bukan ini dulu yang korang nak. Kan korang order kan? Siap ikat tepi kan? Kan dah dapat. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizi. Dan mereka yang meminta disegerakan azab, mereka bertanya padamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab itu benar? Wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Mereka-mereka itu bertanya padamu, betul ke datang azab? Betul ke azab tu? Nabi jawab, Qul i wa rabbi innahu lahaq. Ya, demi Tuhanku. I ni maksudnya ya. I ni maksudnya ya. I wa rabbi lahaq innahu lahaqqun. Ya, demi Tuhanku. Wow dekat situ, wow sumpah. Demi Tuhanku, azab itu benar. Wa ma antum bimu'jizin. Dan Nabi bukan sekadar bagi tahu azab itu betul atau tidak. Nabi tambah maklumat yang besar. Apa dia? Bila dia datang, korang takkan mampu mengalahkan. Korang takkan mampu menahan. Korang takkan mampu mengelak daripadanya. So, mukjizat maksudnya, mukjiz
Mukjizat maksudnya menewaskan, mengalahkan, menundukkan. Kamu tak akan mampu mengalahkan, kamu tak akan mampu menewaskan azab tu, kamu tak akan mampu tahan, kamu tak akan mampu menundukkan. So sebelum datang azab yang kita langsung tak ada mukjiz padanya, kita tak akan mampu menundukkan, better off kita ikut Al-Quran yang penuh dengan mukjiz. Wallahu alam, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah mengizinkan kita bersama pada petang ini. Banyak yang kita dengar, yang kita faham. Dan mudah-mudahan segalanya kita ambil lah sejauh mana boleh dibawa dalam amalan kita. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Mungkin selepas ni kita akan buat appointment lain. Tapi mungkin dalam jangka masa yang lama sikit lah. Untuk melihat kepada kocek dulu. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada jemaah SPQ yang sudi, yang sanggup bersama-sama kita pada petang ini, yang meninggalkan waktu-waktu lapang untuk berehat. Alhamdulillah, mereka bersama kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak-banyak sudi lagi bersama kami, insya-Allah, untuk beri kami kefahaman yang ajaib lah. Ustaz bagi sesuatu yang tadabbur yang really tak dapat di mana-mana. Alhamdulillah, syukur ya Allah memperkenalkan Ustaz kepada kami. Okey, untuk tidak membuang masa lagi dengan ini, pada petang ini puan-puan, suka opah ingatkan kita ada lagi satu agenda bersama guru untuk tahsin Al-Quran dan tajwid petang ini pukul 5.30 bersama Ustaz Pansuri. So mana yang ke lapangan, jangan lupa, jangan sampai opah gerak-gerak untuk datang seperti sekarang ya. Silalah masuk. Dan juga Ustaz, pada malam ini kita kongsikan juga, kita akan ada bersama dengan Ustaz Nazman untuk doa syifa mingguan pada minggu ini. Okey, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada apa Ustaz yang sudi, sekali lagi sudi bersama kami, dan juga kepada puan-puan yang sudi memang masa mendengar tentang apa yang patut kita dengar dalam hidup kita ini. Alhamdulillah. Dan untuk itu Ustaz, mohon Ustaz tangguhkan perjumpaan kita berpetang ini dengan tasbih kafarah dan al-ash. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kali 5.30 perempuan bersama Daihan dan Ustaz.